Kamu boleh buka halaman halaman 61 bahagian hadis, halaman 61 kat buku halaman 61 yang tak ada halaman, yang tak ada buku teks tak apa, boleh tengok dekat sini paparan yang Ustazah kongsikan. Boleh take note, ada buku, pastikan dekat dengan kamu adalah buku catatan apa-apa. Okay, belajar ni kita kena ada bila kita mendengar, kita tak boleh mendengar sahaja. Kita perlu mencatat poin-poin yang penting. Supaya apa? Sebab kita ni bukan level Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tak apa. Dia ingat absorb semua, tapi kita ni banyak benda yang kita, yelah kita tahulah kita ni macam mana. Banyak perkara-perkara yang perlu kita ingat melalui catatan. Bila kita mencatat sekurang-kurangnya, bila kita lupa ataupun kita terselak apa yang pernah kita catat, akan refresh ilmu kita. Okay, insyaAllah. Baik, tajuk hari ini ialah kemuliaan berdikari. Kemuliaan berdikari. Bila kita sebut perkataan berdikari, maksudnya apa? Berdikari. Berdikari. Ustazah nak korang on microphone sebab Ustazah tak nak Ustazah seorang je yang bercakap. Biar kita ada two way komunikasi. Barulah sesi pembelajaran tu ada kan. Kalau seorang je, kalau Ustazah yang bercakap, tu bukan belajar nama tu dengar ceramah. Okay. Apa dia maksud berdikari secara umumnya? Berdiri di atas kaki sendiri. Yes, berdiri di atas kaki sendiri. Amirul, apa maksud berdikari yang kamu faham? Amirul, on microphone. Mak Amirul Ustaz. Amirul. Apa? Apa maksud berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Allah, tengok jawapan. Maksudnya bila kita sebut je berdikari. Okey. Kalau Adeline? Kalau Adeline, apa yang Adeline faham selain daripada berdiri di atas kaki sendiri? Buat kerja semua sendiri kot. Buat kerja semua sendiri. Okey, betul juga. Okey, lagi siapa lagi ada ni? Tak ada lah. Kita tiga je. Okey. Kita berempat kan. Maksudnya okey, secara umumnya berdikari ni maksudnya kita berusaha buat sendiri. Maksudnya kita bukannya bergantung pada orang lain. Nak makan, suaplah sendiri. Nak pandai, belajarlah sendiri. Jangan tunggu cikgu apa kata, suap. Okey, ni ambil buku, buka, cikgu tolong buka. Contoh macam hari ni kan, kita nak ilmu, kita kenalah berdikari. Macam mana kita berdikari? Tak perlulah tak perlulah nak tunggu kawan masuk, tak perlulah nak tunggu tak ada orang masuk pun tak payahlah. Tak boleh. Berdikari ni maksud kita berusaha sendiri untuk capai sesuatu matlamat, untuk dapatkan sesuatu. Okey? Nak hidup senang, kerja keraslah, usahalah sendiri. Okay? Macam tu. Baik. Mulianya orang yang berdikari ni sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Rasulullah telah menyebut dalam hadis baginda. Kita tengok. Bila Nabi sebut, maksudnya ia jadi satu perintah kepada kita supaya kita berdikari. Okay, kita tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtabi la an yahta tak nampak la an yahtatiba nama tak buka buku kan. Ustazah pun tergagap-gagap batal lagi korang. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairu lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'hu. Okay, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalau kita tengok Al-Bukhari, bila hadis mana-mana hadis riwayat Al-Bukhari, maksudnya hadis itu adalah hadis yang paling utama. Maksudnya hadis riwayat Al-Bukhari
Maksudnya martabat hadis itu adalah hadis yang sahih. Jadi kita tak boleh tinggalkan. Jadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda apa dia? La an yahtatiba, la an yahtatiba. Jika seseorang ahadukum ni maksudnya daripada kamu, huzmatan ala zahrihi, kamu mengumpul kayu api, khairun lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas menanggungnya, maksudnya pikul kan, menanggungnya di atas belakangnya untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Maksud hadis ni ialah jika seseorang daripada kamu, maksudnya jika kita ni berusaha sedaya upaya mengumpul, kumpul kayu api, kutip kayu api sendiri, lepas tu pikul sendiri, bawa sendiri untuk dijual. Kita usaha walaupun ia seikat kayu api tu kita bawa sendiri, tak menyusahkan orang dan kita jual. Itu adalah lebih baik daripada kita meminta-minta daripada orang lain. Kan? Kita nak makan, kita ada duit. Jadi kita kumpul lah. Contohlah. Kita kumpul tin, kita kumpul besi buruk. Ibaratnya macam tu lah. Nabi bagi contoh yang paling mudah. Dalam kehidupan kita. Walaupun kita ni do'ef macam mana sekalipun, fakir macam mana sekalipun, miskin macam mana sekalipun, jangan meminta-minta daripada orang. Kita kena berusaha mencari rezeki sendiri. Sebab apa? Sebab lahirnya kita, hidupnya kita, Allah dah tentukan rezeki kita. Allah dah tentukan macam mana? Kenapa ada orang kaya? Kenapa ada orang miskin? Itu berdasarkan, bersandarkan kepada usaha masing-masing. Kalau hari ni kita miskin lagi, tak apa. Itu ujian untuk kita. Allah nak kita berusaha lebih lagi. Macam contoh kita hari ni, zaman ni bukan zaman kayu api dah kan? Betul tak? Zaman hari ni zaman nak dapatkan sesuatu, kita kena ada tiket yang mahal. Tiket yang mahal tu apa dia? Contoh, situasi kamu sekarang. Kamu sekarang ni sedang menempa tiket. Tiket apa? Tijal kamu lah. Tijal apa? Sekarang tiket tambah apa? Tiket tambah 4 kan? Betul tak? Tahun lepas tingkatan 3. Masa PT3 kamu dah tempa dah sijil kamu. Kamu dah tempa dah result kamu masa PT3 yang menentukan kamu berada di aliran mana. Tak kisahlah berada di aliran mana, side stream ke, account ke, teknik vocational ke, ataupun MPV ke, tak kisah. Sebab setiap aliran-aliran itu yang akan menjadikan kita sampai suatu hari nanti. Jadi kita berusaha lah dalam bidang kita. Kalau semua orang nak masuk science stream, semua orang nak jadi doktor, siapa nak jadi tukang kayu? Siapa nak jadi accountant? Betul tak? Jadi kita berada dalam bidang kita masing-masing dan kita berusaha untuk tempa lesen kita atau qualification diri kita, kelayakan diri kita untuk kita berada di alam yang seterusnya, berada di bila kita dah habis belajar, di situlah kita bermulanya alam kerjaya kita. Alam kerjaya kita tu, orang akan tengok qualification kita. Kalau sekarang ni kita tak nak berusaha bersungguh-sungguh, macam mana kita nak jadi orang yang berkualiti? Orang nak hire kita, orang nak ambil kita sebagai pekerja, orang akan tengok kualiti kita. Kualiti apa? Kualiti diri kita yang kita ada. Kalau semua result, semua dapat G, memang ialah kita yang membentuk siapa diri kita. Maksudnya, balik semula kepada hadis ini, jika kita nak sesuatu tu, jika kita nak sesuatu yang lebih baik tu, kita kena berusaha. Berusaha kumpul kejayaan. Kumpul kualiti diri kita. Supaya kita ni jadi orang yang betul-betul berkualiti. Tak kisah dalam aliran mana, bidang apa, sektor pekerjaan apa. Yang penting
kita berusaha sendiri, berusaha bersungguh-sungguh untuk memartabatkan diri kita supaya ni kita ni dipandang tinggi oleh orang. Maksudnya kita tidaklah nak dipandang tinggi. Maksudnya kita ni dipandang, oh orang ni boleh bagi manfaat pada lain. Sebab kita hidup dekat dunia ni, tak lain tak bukan untuk memberi manfaat kepada manusia lain. Okay? Yang pertama, sudah tentulah kita menyempurnakan perintah Allah. Yang kedua, takkanlah nak duduk tiga sejadah tu 24 jam. Tak, kita hidup ni dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu bermaksud ialah selagi banyak kita memberi manfaat kepada orang lain, kita dapat rahmat daripada Allah. Sama juga kita masuk syurga. Masuk syurga Allah ni bukan sebab solat kita, puasa kita. Tak. Kita masuk syurga Allah ni dengan rahmat Allah. Macam mana Allah nak bagi rahmat kepada kita? Banyak mana manfaat kita bagi kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi, sebab itulah kita ni dituntut untuk berdikari. Nak jadi pelajar yang cemerlang, nak jadi anak yang hebat, mesti berdikari daripada sekarang. Berdikari macam mana? Berdikari mencari ilmu sendiri. Berusaha mencari ilmu sendiri. Bermujahadah, bersungguh-sungguh belajar. Jangan tunggu, cikgu tak ada lah, tak payah belajar lah. Hore, cuti lama 3 bulan. Seorang ada rumah. Tak. Itu bukan ciri-ciri pelajar yang berdikari. Pelajar yang berdikari ialah berusaha untuk mempertingkatkan potensi diri. Berusaha untuk mempertingkatkan diri masing-masing. Bukan tunggu cikgu ada dekat depan, baru nak belajar, baru nak buka buku, baru nak buka nota, baru nak cari pen, baru nak cari pensel. No, itu bukan sifat seorang pelajar yang berdikari. Pelajar yang berdikari ialah berusaha dengan diri sendiri, berusaha dengan kaki sendiri, tangan sendiri, kan? Berusaha, okay? Berdisiplin dengan diri sendiri, aku kena belajar. Cikgu ada ke, cikgu tak ada ke, kawan ada ke, kawan tak ada ke, aku kena belajar. Apa lagi sekarang, zaman sekarang ni sangat senang. Okay? Macam contoh, Ustazah tak bawa buku teks. Ustazah memang tak bawa buku teks sebab kita tak tahu kan, tiba-tiba kita dalam kena pandemik macam ni. Tapi macam mana Ustazah boleh dapatkan buku teks secara maya macam ni? Buka je, buku teks 3/4 KSSM, keluar, download, settle, simpan dalam laptop, simpan dalam handphone atau simpan dalam Google Drive, nak guna, buka, scroll baca. Okay? Ilmu tu dah ada, cumanya kita kena berusaha untuk mencari. Macam tu. Faham Masuk. Jadi apa kata konsepnya tak masuk lagi sih. Konsepnya bagaimana untuk menjadi pelajar yang berdikari. Jadi secara ringkasnya, pelajar yang berdikari itu tidak perlu menunggu ada gurunya di depan mata, tapi dia berusaha untuk memperbaiki potensi dirinya untuk jadi pelajar yang cemerlang, sentiasa berilmu. Macam tu. Okay? Ilmu ni sifatnya nur, kan? Betul tak? Ilmu ini sifatnya nur. Dalam Al-Quran disebut kan, ilmu itu sifatnya nur. Kalau hari ini kita tak belajar, hari ini kita tak baca buku, hari ini kita tak mencari apa-apa yang boleh apa-apa yang boleh meningkatkan diri kita, iaitu malam. Esok tidur, baca buku, tak belik buku, tak dengar. Tak nak baca pun dengarlah, jadi mustamik, dengar. Dekat YouTube tu kan Masya Allah. Bila Ustazah scroll bukan scroll lah, bila kita type apa-apa keyword dekat YouTube tu kan, ya Allah banyak sangat perkongsian daripada guru-guru sekolah lain. Type je tajuk apa, semua keluar. Kalau nak tengok yang Mira Filzah pun ada juga dekat EduWeb TV tu. EduWeb TV ke EduWeb apa. Aduh ya Allah, Masya Allah, subhanallah, hebatnya ilmu kan sekarang kan. Ilmu tu kan hujung jari je. Nak dengan tak nak je. Contoh simple Ustazah bagi. Kita ada jadual kan. Jadi untuk jadual tu sebenarnya untuk mengatur sistematik kehidupan kita. Untuk mengatur sistematik sesi pembelajaran kita sendiri. Okay? Buka je lah. Hari ni saya nak belajar apa, malas lah aku nak baca buku. Okay, dekat YouTube. Okay, type je apa-apa keyword. Semua keluar ada. InsyaAllah. Okay, boleh. Dekat ni boleh Soleh, bawa masuk Soleh. Okay. Baik, seterusnya kita tengok
Kita tengok potongan hadis kan. Tadi cerita kan. Okey, balik semula. Baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. Baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. Okey. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi. Lin dia pernah belajar bahasa Arab, mungkin ada tertangkap kan maksudnya kan. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi maksudnya jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menangguhnya di atas belakangnya untuk dijual. Maksudnya menangguh tu pikul sendiri. Cari kayu api, kutip, kumpul, angkat sendiri, bawa lagi pasar. Itu dulu, itu zaman dahulu, zaman Rasulullah. Bukan macam zaman sekarang. Pasar zaman Rasulullah dengan mall sekarang tak sama kan. Jadi maksudnya macam itulah. Maksudnya kita berusaha sendiri, cari sendiri rezeki kita tanpa apa kata meminta-minta kan. Khairul lahu min an yas'ala ahada, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Hina jadi pengemis ni, kan? Sedangkan banyaklah pekerjaan-pekerjaan ni. Tambah-tambah dekat Malaysia ni, banyak pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia. Bukan kita duduk dekat Bangladesh, bukan duduk macam dekat Rohingya tu semua kan. Malaysia ni banyak sampaikan warga asing yang memenuhi sektor pekerjaan dekat negara kita. Pasal rakyat kita buat apa? Macam tu. Okay. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu, lalu orang yang memberi kepadanya atau menolaknya. Maksudnya janganlah jadi orang yang minta-minta. Okey. Ini kita tengok baru nak masuk konsep berdikari tu apa. Okey, konsep berdikari. Apa maksud konsep berdikari? Ini daripada aspek agama lah. Kalau tengok kamus dewan pun hampir samalah maksudnya kan. Okey, berdikari bermaksud berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Nak pandai, belajarlah sendiri. Okay? Nak hidup senang, berusaha sendiri mencari rezeki yang halal. Okay? Nak jadi manusia yang bermanfaat, nak jadi manusia yang hebat, berusaha untuk tingkatkan potensi diri. Jangan tunggu datang gosok kita. Kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni, awak kena macam ni. Jangan, itu bukan berdikari. Itu bergantung pada orang. Tak boleh. Okay? Berdikari, tengok lagi sekali, ialah berdikari ialah berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Maksudnya berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Okey, boleh ya? Boleh soalan? Boleh? Okey, kita tengok konsep berdiri. Konsep berdikari. Okey, kita tengok konsep berdikari. Yang pertama ialah menggunakan potensi diri. Kan dah cakap menggunakan potensi diri. Potensi diri. Setiap orang, semua ada potensi diri. Maksudnya apa maksud potensi diri? Potensi diri ialah kelebihan, bakat, kemahiran yang kita ada. Semua orang ada kelebihan, semua orang ada bakat, semua orang ada kemahiran. Itu maksudnya potensi diri. Potensi diri yang patut digila, yang patut diajar, yang patut dididik setiap hari. Jadilah orang yang ada kelayakan, orang yang berkemahiran. Kalau kita tak gila, kemahiran yang kita ada, kita boleh jadi orang yang hebat. Tak kan? Jadi kejap.
Okey. Sorry. Maaf Itulah work from home kan. Okey, potensi diri. Macam, okey. Setiap daripada kita ni ada kelebihan diri kita kan. Setiap daripada kita ni ada kemahirannya. Setiap daripada kita ni ada tak sama. Allah jadikan manusia ini ialah berbagai-bagai pada bentuk dan berbagai-bagai, maksudnya berbagai-bagai mukhtalifah tu bukannya sekadar berbeza rupa dan bentuk, tapi berbeza kemahiran insannya, kemahiran soft skill, berbeza-beza. Kalaulah kita semua ni sama kan, semua masuk kelas science stream, tak adalah kelas account, tak adalah kelas MPV, tak adalah kelas seni. Jadi dekat sini kita dah nampak potensi diri kita ni adalah berbeza-beza. Dan jangan cakap science stream tu lebih hebat daripada kelas seni. Tak boleh. Tak boleh. Sebab setiap orang ada kemahirannya yang tersendiri. Okay? Ada ada kelebihan masing-masing. Cumanya kelebihan kita tu, kemahiran kita tu, kita tak congkel betul-betul. Kalau kita congkel betul-betul, katakan maksudnya kita ni berada dalam aliran seni. Okay? Kalau kita tengok sebenarnya orang seni ni boleh jadi jutawan. Boleh jadi jutawan. Kenapa? Hanya orang seni yang boleh buat benda yang betul-betul yang ada maksudnya tersendiri dan ada value-nya. Dan setiap orang ni ada value dia. Kita jangan mendiskriminasikan ni berada dalam kluster ni berada kluster ni. Tak boleh. Okay, tak boleh. Jadi tanggungjawab kita sekarang ni ialah kita develop potensi diri kita, kita develop kemahiran kita develop soft skill kita. Sebab apa? Bila kita develop, kita polish, setiap hari kita polish, cari ilmu baru yang berkaitan dengan aliran kita itu, insya-Allah kita akan jadi orang yang hebat. Itulah maksudnya berdikari. Bukan tunggu cikgu. Tak apalah cikgu tak pandang kelas kita ni. Yelah kita ni kan murid biasa-biasa. Tak boleh. Itu bukan maksud seorang pelajar yang berdikari. Seorang pelajar yang berdikari, dia akan berusaha untuk tingkatkan kemahiran yang ada pada dia. Adilnya Allah ni kan, adilnya Allah ni mencipta kita ni dengan pelbagai potensi diri. Kalau dengan hanya satu je potensi diri, jadi tak lengkaplah kehidupan kita dekat dunia. Sedangkan Allah bangkitkan manusia itu di atas muka bumi ini adalah untuk memakmurkan bumi ni. Nak makmurkan bumi ni, hidup kita saling lengkap melengkapi. Kalau semua orang nak jadi jurutera, siapa nak jadi nelayan? Tak? Siapa nak jadi doktor? Siapa nak jadi cikgu? Siapa nak jadi tukang kayu? Siapa nak jadi tukang welding? Siapa nak baiki kereta? Cantiknya Allah jadikan manusia ini dengan pelbagai potensi diri dalam setiap bermacam-macam lapangan atau bidang mengikut potensi masing-masing lah. Sebab kita tak sama. Jadi kita hidup ni saling lengkap melengkapi. Macam tu. Jangan pandang diri kita ni hebat, orang lain biasa-biasa, tak boleh. Kita hidup saling lengkap melengkapi. Boleh? Itu yang pertama. Maksudnya konsep berdikari ni, nak jadi orang yang berdikari ni macam mana? Nak jadi orang yang berusaha sendiri ni macam mana? Ialah yang pertama ialah menggunakan potensi diri
yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kekuatan tubuh badan dan kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Semua kita ni cerdik. Tak kira kita ni dapat markah 90 ke, 70 ke, 50 ke, 20 ke, hatta 5 markah per 100 ke, sebenarnya kita ni cerdik akal. Akal kita cerdik. Kalau akal kita tak cerdik, lama dah kita ni duduk erek, tepi jalan. Allah gunakan kita akal. Cuma lapangan kita berbeza-beza. Tapi kenapa ada markah 90, 70, 50, 20, 10? Okay, sebenarnya nak cakap 90, 70, 50, 20, 10, 5 per 100 itu adalah satu aspek je yang dinilai. Satu aspek je yang dinilai. Okay? Aspek apa? Aspek intelek. Kebolehan intelek. Akal dengan intelek beza tau. Okay? Oh, yang beza. Maksudnya dekat situ, dia setengah orang, dia boleh menulis dengan baik. Dia boleh mengingati dengan baik. Okay? Dia boleh, apa kata cikgu cakap, dia boleh menghafal. Dia boleh menghafal fakta, dia boleh recall balik dalam bentuk tulisan. Dia boleh terjemah balik. Okay? Dia boleh tulis balik. Dia boleh menakul balik. Itu. Itu kita panggil aspek kognitif. Aspek kognitif. Kognitif ni maksudnya keupayaan kita menulis semula apa yang kita pelajari itu berbeza. Itu satu aspek je kognitif. Yang ujian, markah ujian, markah peperiksaan tu semuanya itu adalah aspek kognitif saja. Hanya kognitif saja. Kita kena ingat, kita ada 4. Kognitif, efektif, psikomotor, satu lagi lupa. Dia ada 4. Kognitif, efektif, psikomotor, lupa. Lupa kena cek balik. Okay, kognitif ni biasanya orang yang boleh mengingati fakta dan menulis semula fakta yang dia dengar dengan baik. Orang psikomotor, orang yang ketiga ni, orang psikomotor ni, dia faham. Tapi dia tak boleh menulis fakta dengan baik. Tapi buat kerja hands on. Itu sangat baik. Sangat bagus. Hands on ni apa dia? Kerja-kerja amali lah. Kerja-kerja pertukangan. Memang kerja kena buat dengan tangan. Kerja kena buat dengan kudrat. Kerja ni kena berpeluh. Tu dia. Tu orang psikomotor. Orang kognitif ni, dia tak mampu nak buat ujian psikomotor dengan baik. Betul tak? Orang kognitif, orang yang dapat 90, 100 ni kadang-kadang dia tak mampu pun nak buat ujian psikomotor dengan baik. So gali lubang. So gali liang lahat. Boleh orang 90 ni nak buat yang ni? Tak boleh. Dia boleh buat tapi tak sebaik orang psikomotor. Itulah maksudnya potensi diri. Dia tak sama. Okay? Efektif. Efektif ni dalaman kejiwaan. Yang ni susah kita nak uji dia. Dalaman kejiwaan ni maksudnya empati dia. Empati dia tu berada di level mana? Ni tengok kucing tak makan. Dia boleh buat bodoh je. Dia tahu kawan dia tak bawa duit. Dia boleh buat tak tahu je. Efektif. Sedangkan dia dapat 90 tau. Kognitif dia tinggi. Tapi boleh tentu lagi efektif dia cemerlang. Dah boleh tentu psikomotor dia cemerlang. Nampak? Jangan ingat kita 90 ni efektif kita tinggi. Yang lain kita cemerlang. Tak. Mesti ada kelemahan salah satu atau dua daripada ni. Okay? Sebab itulah kita ni hidup jangan sombong. Jangan sombong. Kita hebat satu part je. Yang tiga ni belum tentu lagi kita cemerlang, kita bagus, kita baik. Okay? Boleh? Yang pertama itu, maksudnya menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah. Kata seperti kekuatan tubuh. Kekuatan tubuh tu maksudnya benda-benda yang berkaitan dengan amali lah, benda-benda hands on.
Okay? Dan kecerdikan akal. Sebab dia bagi dua. Kekuatan tubuh, maksudnya fizikal dan akal. Boleh. Nak baiki motor, kita katakanlah, mekanik. Kita nampak dia macam, kalau bagi ujian, dia mesti confirm dapat 20 markah. Budak baiki motor kan, maksudnya biasa budak vocational macam tu kan. Kita ni pandang rendah budak vocational ni, macam tu. Itu silap kita. Okay. Cuba yang dapat 90 ni, yang cemerlang ni, budak sains stream baiki motor, apa jadi? Jahanam motor tu. Jahanam motor tersebut. Kan motosikal tu kan. Betul tak? Itulah kita. Okay. Maksudnya setiap orang ada kemahiran yang berbeza-beza. Okay. Jadi hidup kita ini saling melengkapi antara satu sama lain. Sebab itulah dalam Al-Quran disebut hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah, jaga hubungan dengan Allah. Ibadah-ibadah wajib kita, jaga hubungan kita dengan Allah. Dan hablum minannas, jaga hubungan kita dengan manusia. Dan hidup saling melengkapi. Boleh? Okay. Seterusnya kita tengok yang kedua. Yang kedua, konsep berdikari ialah apa tu? Membiasakan diri daripada bergantung pada pihak lain demi memelihara maruah dan kemuliaan diri. Membebaskan diri. Ini membebaskan diri Takut soleh tak boleh baca. Membiasa. Boleh je kena kan. Membebaskan. Mana ni? Font color. Ada font color tak apalah. Okay, maksudnya membebaskan. Okay, membebaskan diri. Allah. Kan highlight tadi. Tak apalah. Membebaskan diri daripada bergantung pada pihak lain demi memelihara maruah dan kemuliaan diri. Okay. Maksudnya kita jangan hidup ni kan bergantung dengan orang. Okay, kena ada maruah diri, kena ada perasaan malu, jangan minta-minta. Highlight ni. Sorry. Itu. Okay. Maksudnya kita membebaskan diri daripada bergantung pihak lain demi memelihara maruah dan kemuliaan diri. Okay, bebaskan diri. Yang ketiga ialah apa dia? Konsep berdikari, meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugas. Kita kena yakin kemampuan diri kita. Yakin dengan kebolehan diri kita. Okay, baik. Kemampuan diri kita. Yang keempat ialah konsep berdikari adalah apa dia? Berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti diri masyarakat dan negara. Yang kelima apa dia? Berusaha bersungguh-sungguh. Untuk menyara kehidupan. Okey, konsep berdikari ada 5. Yang pertama apa dia? Amirul? Yang pertama apa dia? Potensi diri. Potensi diri. Yang kedua? Membebaskan. Bebaskan diri daripada bergantung kepada pihak lain. Yang ketiga?
Kemampuan diri. Yakin diri kita mampu. Yakin diri kita boleh. Boleh. Yang keempat, Berazam dengan berazam dengan hemah yang tinggi. Maksud kita kena ada cita-cita. Kita kena ada matlamat. Kita kena ada goal. Yang kelima ialah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. sungguh. Okey, bagus. Baik. Kita tengok kelebihan. Kan Rasul kata orang yang berdikari ini adalah orang yang mulia. Orang yang berdikari ini adalah orang yang mulia. Kenapa mulia? Kelebihan orang yang berdikari, kita tengok apa kelebihannya pada agama. Kepada agama ialah menjadikan Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Maksudnya agama lain respect dekat orang Islam. Baguslah orang Islam ni. Baguslah orang Islam ni sanggup berusaha, bekerja keras. Okay? Kan itu image kepada agama. Jangan orang fikir asal orang Islam je malas. Asal orang Islam je nak minta sedekah. Asal orang Islam je apa kata? Yelah kan, orang pandang hina, dia akan jatuh fitnah kepada agama. Sedangkan Nabi dah pesan dah. Usaha sendiri, buat sendiri. Okay, itu aspek agama. Dan aspek ekonomi apa dia? Ekonomi. Mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Halal. Pendidikan, dan aspek pendidikan, kalau sebut je budak Islam, melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokan ilmu dan kemahiran. Maksudnya modal insan yang berpakaran tinggi, modal insan yang berkepakaran tinggi. Maksudnya sebut je orang Islam, student Islam, dialah hebat. Dialah yang ni. Masuk pertandingan dia menang. Masuk tu dia ni. Tapi tak ada sebenarnya best student apa? Sendiri jawab lah. Okay. Dari aspek kemasyarakatan, memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Maksudnya dalam masyarakat tu, maksudnya orang Islam ni taraf hidupnya lebih baik. Semua baik, semua bagus. Boleh? Kita tengok pengajaran. Apa yang kita boleh belajar? Apa yang kita boleh belajar daripada hadis tersebut? Apa yang kita boleh pelajari? Okay? Daripada tentang konsep berdikari. Apa dia? Yang pertama apa dia? Lokman, Amirul, Farha. Soleh mana Soleh? Soleh hilang dah? Okay. Apa pengajaran? Sebagai umat Islam, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Kita kena pandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Contoh, jual nasi lemak. Nak tanya, kerja tu halal ke haram? Halal ke haram? Halal. Tapi hasilnya tak samalah macam orang bisnes besar. Kita hidup dekat dunia ni tak perlu, bukan nak pandang nilai tau, tapi keberkatan. Contoh, gaji kerani dengan gaji pengurus besar. Apalah gaji pengurus besar lebih banyak? Berkat tak berkat itu gantung pada diri kita menguruskannya. Okay? Berkat tak berkat itu bergantung pada diri kita menguruskannya. Mungkin pengurus besar, dia pakai kereta harga 200,000. Kerani tadi pakai kereta harga 30,000. Nak pergi kerja. Tak sama ke sampai destinasi? Sama sampai destinasi. Tapi bagaimana dia menguruskan hartanya itu adalah, itulah
tanda keberkatan. Okay. Sebab itulah dalam Islam ada juga konsep zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah. Kalau macam tu tak payahlah jadi kaya, jadi biasa-biasa lah. Janji rezeki berkat. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Sepatutnya kita ni kena berdaya saing, kena berusaha. So kalau kita tengok tadi kan dari aspek dari keempat-empat aspek ni. Dari keempat-empat aspek ni apa dia? Aspek agama, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan kan? Maksudnya itu adalah lambang taraf kehidupan. Walaupun kita ni bekerja sebagai biasa-biasa, tapi dengan sahsiah kita, dengan kerja buat kita, orang suka. Orang suka. Itu pun satu rahmat. Kalau kita ni seorang pengurus besar tapi hidup sombong, buat apa? Hari-hari kena sumpah dekat orang. Tu tak? Macam tu. Sebab itulah hidup kita ni dalam circle atau bulatan yang saling perlu memerlukan dan saling memberi manfaat antara satu sama lain. Macam tu nak hidup biasa-biasa je lah Ustazah. Tak boleh. Kita kena berusaha untuk mempertingkatkan potensi diri kita supaya jadi orang yang berkepakaran tinggi untuk meningkatkan taraf kehidupan kita supaya agama kita dipandang tinggi. Itu. Kena berusaha. Sentiasa berusaha. Okay. Seterusnya. Pengajaran yang seterusnya ialah kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung pada orang lain demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Jangan nak minta-minta. Aku tak ada lah duit. Bukanlah, sorry lah. Maksudnya dia tak kerja. Kerja dia minta-minta. Susahlah kerja tu. Susahlah kerja ni. Susahlah kerja tu. Susahlah kerja ni. Tak nak lah aku kerja tu. Tak nak lah kerja ni. Habis tu kau tak nak kerja, kau nak makan macam mana? Minta RM20. Tu tak boleh Tak boleh. Dah lah malas. Lepas tu minta-minta. Okay. Orang akan pandang rendah lah. You Islam yang macam tu ke perangai. Kan Nabi ajar lain. Kita yang tak ikut ajaran Nabi. Okay. Yang ketiga ialah kita hendaklah mencari ilmu. Mencari ilmu sekarang. Cari ilmu betul-betul. Tak kira lah kita kelas apa pun, berusaha untuk tingkatkan ilmu dan kemahiran. Kalau jadi pelukis, jadilah pelukis yang betul-betul ada seninya. Nak jadi tukar welding, jadilah tukar welding. Betul ni. Jangan main dengan tukar welding. Nampak je kerja poket kiri kanan tepi sekebeh macam tu. Tapi duit dalam poket tu tebal tau. Besi mahal tau. Jangan pandang rendah. Sini jadi doktor. Kau ingat tak stres kerja doktor tu? Tengoklah sekarang. Sian doktor. Okay. Untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Nak berniaga. Jadilah usahawan yang hebat. Okay. Kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dirahmati. Tengok. Hidup ni kan kita nak dirahmati lah. Kita nak Allah rahmati kita. Kita nak orang lain doakan kita. Okay. Tak kira lah level ekonomi kita macam mana, level pendapatan kita macam mana. Sikit ke banyak ke, jadilah orang yang pemurah. Okay. Bantu orang yang memerlukan. Tak kira lah kita bagi. Kita sekadar bagi apa kata? Jangan tunggu kita banyak. Jangan tunggu kita berharta. Jangan tunggu kita kaya. Nanti kaya lah kena bersedekah. No. Waktu kita tak ada lah. Kita kena berusaha bagi. Sebab apa? Allah dah janji dah. Orang yang bersedekah diibaratkan, okay, satu biji gandum tu ataupun satu biji beras tu, satu biji padi kenal tak padi? Satu biji padi tu boleh menghasilkan, kita campak je ke benda. Kita campak je ke tanah, maksudnya kita campak tu kita sedekah orang, bukan campak. Maksudnya kita letak dekat tanah, kita bagi kan, kita keluarkan daripada harta kita dengan biji benih tu, benih padi ke, benih gandum ke, benih apa pokok pun sekalipun, okay, maka tumbuhlah sepohon sebab kita campak satu biji kan, tumbuhlah satu pokok kan, satu pokok. Maksudnya sepohon padi ke, sepohon gandum ke, apa ke.
Adakah pokok padi itu tumbuh balik, tumbuh balik dan menghasilkan sebiji beras. Satu pokok sebiji beras. Satu tangkai itu ada sebiji je beras. Wah, ajar pokok padi ni sebiji je beras. Tak kan? Betul tak? Satu pohon padi menghasilkan berbiji-biji nasi. Dan berbiji nasi itu kita dapat bagi. Itulah ibaratnya sedekah. Kita bagi orang satu, Allah ganda balik lebih daripada. Jangan ingat Allah ganda balik dalam bentuk harta. Tak. Rezeki ni kan, rezeki ni Allah bagi kat kita bukan dalam bentuk harta juga. Bukan kita dibalas balik dengan harta juga. Tak. Rezeki tu kesihatan, kefahaman kita dalam menuntut ilmu, belajar, mudah ingat. Hidup kita dipermudahkan. Kawan jadi ramai, musuh jadi tak ada. Ni asyik musuh je sekeliling dia. Asyik orang dengki je sekeliling dia. Orang tu lah, saya susah ni sebab orang tu lah buat saya. Saya berniaga tak laku sebab orang tu lah. Sebab orang ni lah. Hilap Rezeki ni dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Itu pun rezeki juga tau. Boleh? Boleh, Soleh? Boleh. Faham konsep rezeki macam mana? Okay. Boleh. Habis dah. Dah. Soalan tadi. Kejap Setakat ni ada nak tanya apa-apa? Tentang konsep berdikari? Kita tanya. Ada Ustazah. Faham Okay, kalau faham, nanti buat sikit latihan ke surat 73 ke? Ke surat 66 dalam buku teks. Nanti Ustazah akan screenshot tajuk ni. Siapa yang tak ada buku, okay. Boleh. Ada apa-apa pertanyaan tak? Setakat ni faham tak? 1 jam dah kita apa kata? Sesi kita. Alhamdulillah, walaupun yang lain okay lah tu syahid ke apa ke, wallahu a'lam lah. Okay? Okay, Ustazah harap. Ada apa-apa pertanyaan tak ni? Tak ada Ustazah. Jelas tak? Jelas. Jelas. Jadi okay. Ustazah nak setiap orang bagi ulasan. Saya akan jadi seorang yang berdikari. Sambung ayat. Okay. Nak mula dengan siapa ni? Saya akan jadi seorang yang berdikari dengan contohlah. Contoh kalau Ustazah lah. Kalau Ustazah, saya akan jadi seorang yang berdikari dengan belajar juga. Belajar bersungguh-sungguh bagaimana untuk memahamkan pelajar dengan norma baru pembelajaran. Ustazah ni cari tau. Bukannya duduk saja kat rumah tidur golek main laptop, main handphone, tak. Cari teknik teknik untuk mengajar dengan lebih baik. Cari teknik tau. Macam sekarang ni Ustazah terlibat dengan penerbitan TV kan. Penerbitan TV, macam mana nak mengajar. Jadi Ustazah belajar tau. Belajar buat skrip, belajar jadi penyampai. Lepas tu duk Google dekat YouTube, macam ni, kena buat macam ni. Tak siap lagi. Okay. Benda tu kena belajar. Itu maksudnya berdikari. Guru pun perlu berdikari untuk menjadikan sesi
PDP Maya ni dengan lebih baik, lebih menarik. Itu part cikgu. Part kamu sebagai pelajar nak berdikari macam mana? Okey, cuba bagi apa kata? Setiap orang mesti ada satu. Saya akan berdikari dengan macam mana? Okey. Kita mula dengan Luqman lah. Cepat Luqman. Ustazah boleh ulang balik tak ayat yang first tu? Okey. Saya akan jadi seorang pelajar yang berdikari dengan Saya akan menjadi pelajar yang berdikari dengan mempelajari segala teknik yang saya tidak ketahui untuk mengasah lagi skill saya. Okey, bagus. Soleh. Soleh pula. Alah, tutup. Alah. Pria Saya akan jadi seorang pelajar yang berdikari dengan Saya akan menjadi seorang pelajar yang berdikari dengan belajar bersungguh-sungguh. Semua orang belajar bersungguh-sungguh. Macam mana kau belajar bersungguh-sungguh tu? Cuba kau cakap. Aduh. Belajar bersungguh-sungguh macam mana? Sekarang kan Soleh kena faham. Soleh kena jelas. Aku ni budak MPV. Jadi macam mana aku nak tingkat aku punya potensi diri, kemahiran diri aku ada. Macam mana tu? Semua orang akan cakap belajar bersungguh-sungguh. Kita semua ni belajar bersungguh-sungguh. Macam Ustazah pun mengajar dengan bersungguh-sungguh, tapi macam mana? Macam Ustazah nak mengajar bersungguh-sungguh macam mana? Ustazah akan follow ikut cikgu-cikgu yang dah berpengalaman, belajar teknik-teknik baru. Macam tu. Soleh macam mana? Memahami segala pelajaran yang diberi oleh guru. Sekarang ni kita punya situasi kita kan. Masing-masing bawa diri. Cikgu tak boleh rotan kita, cikgu tak boleh marah kita, cikgu tak boleh semak buku kita. Betul tak? Dan kita faham berdikari ini ialah, belajar ini ialah berdikari ini berusaha dengan kaki sendiri, berusaha dengan usaha sendiri, berusaha dengan keupayaan diri kita. Macam mana kita berusaha? Tanpa ada bantuan daripada orang lain, tanpa cikgu ada sebelah kita, tanpa ada cikgu depan kita. Kita belajar sendiri tau. Nak mak ayah kita pun tak mampu nak handle kita kan, betul tak? Jadi macam mana kita berusaha untuk tingkatkan kemahiran kita? Cikgu tak bagi, betul tak? Seperti sekarang ni, cikgu bagi macam tu je. Tapi adakah itu terbukti untuk mempertingkatkan potensi diri kita? Belum tentu lagi kan? Jadi sebenarnya kalau kita masih lagi menunggu cikgu bagi, itu bukan konsep belajar berdikari. Kita berdikari ni maksudnya, konsep belajar berdikari ni, cikgu ada ke, cikgu tak ada ke, kita still on buat. Kita still on lakukan. Tu maksudnya belajar berdikari, belajar sendiri, belajar dengan dua kaki sendiri. Belajar kaki kan? Belajar dengan dua tangan sendiri. Contoh, dia tak faham. Kita dulu yang tanya cikgu, bukan cikgu. Hai budak, masuklah kelas. Hai korang, masuklah, joinlah kelas. Tu bukan konsep belajar berdikari tau. Cuba buka video tu nak tengok rambut dah panjang mana. Dah potong. Dah potong dah? Nak tengok handsome ke tak? Tak mandi, baru bangun. Masya Allah. Aduh, macam mana ni? Lagi konsep belajar berdikari ni. Jadi seorang yang berdikari ni. Lah, Soleh. Hilang dah dia. Okay, Lee. Tengah fikir. Tengah fikir. Okay, Lee lah dulu.
Saya tak tahu lah nak buat ayat macam mana Saza. Saya cakap je. Bercakap je. Okey. Tak tahu buat ayat tu kan? Tak tahu buat ayat tu, itu maksudnya orang yang tak boleh menyusun ayat. Saya cakap kita ni ada pelbagai kelebihan kan? Pelbagai kelebihan dan kita sebab itulah kita kata dalam empat-empat tadi, kita tak semuanya komplit tahu empat-empat tu. Orang yang tak boleh menyusun ayat, orang yang tak boleh menulis ayat dengan baik, itu kita punya kognitif kita tu berada di level mana. Mungkin kita kurang kat sini tapi kita lebih dekat efektif. Efektif ni kita maksudnya kita efektif ni dalaman. Kita faham. Kita empati. Tapi kita tak boleh nak susun ayat tu. Macam tu. Tak apa, okey. Cakap je macam mana. Tak sebenarnya kena susun ayat proper macam Luqman tadi. Saya akan berdikari dengan belajar bersungguh-sungguh. Lepas tu belajar lagi Allah yang luas ni supaya saya dapat bila saya belajar saya dapat mengajar orang. Lepas tu supaya saya dapat capai impian saya. Itulah. Okey, sekarang, situasi sekarang, macam mana berdikarinya Lin ni? Lin berdikari macam mana? Macam mana maksud Saza? Maksudnya sekarang ni kan kita belajar dalam tempoh PKP, dalam tempoh PKP, kita tak boleh jumpa cikgu direct. Kita tak selalunya cikgu ada dengan kita. Kadang-kadang tiba-tiba cikgu kata cancel kelas, tunda kelas. Ya Allah, tidurlah kita kan. Adakah itu kita panggil konsep belajar berdikari? Cikgu cancel, tidur. Kan? Betul tak? Tak. Betul. Walaupun cikgu cancel kelas, sedangkan kita dah ada jadual, cikgu cancel ke, cikgu tunda ke macam mana pun, kita tetap on belajar kita. Tetap on belajar kita. Itu maksudnya belajar dengan berdikari. Belajar dengan tangan kaki sendiri. Bukannya cikgu kata kelas cancel. Ya, tidur. Amirul. Silap. Okay, itu maksudnya belajar berdikari ialah cikgu cancel ke kelas, cikgu ada ke, cikgu tiba-tiba lupa ke atau sengaja terlupa ke. Cikgu sengaja terlupa ke kelas hari ni, kita tetap belajar. Kita tetap buka buku. Tak ada buku, malasnya Ustazah nak buka buku. Saya berada di luar kawasan merentas negeri kan. Ya Allah, hujung jari dia buka YouTube, tarik je tajuk apa yang kita nak tahu. Maksudnya belajar berdikari, belajar sendiri, belajar dengan kaki tangan usaha sendiri. Faham boleh? Faham. Itu maksudnya. Bukannya sekarang bawa bangun tidur, kau subuh ke tak? Subuh. Hati macam tak tahu nak cari kita tak apalah malaikat roket dengan hati ada. Okey Farha. Okey, bagus Lin. Maksudnya macam tu lah. Cumanya Lin kena betulkan sikit lagi ya. Okey baik. Farha macam mana Farha jadi seorang pelajar yang berdikari di musim PKP ini? Farha, hilang dia. Farha. Dia tidur Saza. Saza kau gini je korang ni kan tak boleh percaya. Baik, dia boleh. Benda tu on, lepas tu korang hilang ke mana kan. Lagi tidur tu. Itulah. Amirul. Cuba last. Cuba last. Buka lah korang mandi ke, korang tak mandi ke. Buka video nak tengok. Ya Allah rindulah. Ke dah tumbuh misai jampang dah korang. Tak pakai tudung. Tak pakai tudung Aurat. Ada. Soleh buka Soleh. Aku gak kena.
Lokman nak tengok rambut Lokman, Lokman apa Lokman. dah? Kau kena gunting rambut kau ni. Afro. Afro dia. Penuh screen nanti. Lokman buka. Lokman buka man. Tak Tak nak. lah. Aduh. Kena. Cepat lah last. Nak off lah ni. Lokman buka man cepat. Tak lah. Ustazah Soleh dengan Amirul tak bagi ayat lagi Ustazah. Amirul cepat. Dia punya Amirul. rezeki dia lah. Keren Lokman. Saya akan menjadi pelayan yang berdikari Pelayan. dengan sentiasa mencari maklumat sendiri. Sentiasa mencari Maklumat sendiri. maklumat sendiri. Okay. Farah tidur. Dia online sambil tidur. Itulah. Okay, bagus. Semua bagi kerjasama dengan bagus kan. Alhamdulillah kat korang ni hai. Sebab korang pun kita pun tak tahu bila apa kata korang boleh pergi sekolah kan. Tapi bila cikgu semua dah naik ke sekolah 24 hari bulan, lagi struggle lah. Memang korang kena 24, maksudnya sampai memang kena kelas tu lagi agresif lah. Tapi tak apa kan. Nak jadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang berdikari, tak masalah lah. Okay. Tak nak buka semua video? Malu lah Ustazah. Ya Allah. Hai. Okeylah, saya ucapkan terima kasih semua. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Jaga diri. Jadi seorang pelajar yang berdikari. Cikgu ada ke, cikgu tak ada, stay on belajar. Okay? Boleh? Tak mampu Boleh. baca buku, YouTube ada, cari je. Yang Mira Filzah pun banyak. Okay? Banyak tu. Okay. Bye. Assalamualaikum. Salam. Salam. Bye. Waalaikumsalam Ustazah. Ustazah, duit raya Ustazah. Hari tu kenapa tak bagi apa tu account? Yang bagi account je dapat. Kau tak bagi account? Duit raya dah habis lah. Cuba tanya Imran berapa dia dapat? Imran dapat. Gila Imran. Dan korang tak bagi. Ada tu.